syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan juga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam ini di masjid kita. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan juga ucapan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan sekalian kerana dapat hadir ke majlis kenduri besar kita pada malam. Kenduri kita ada dua kenduri besar kita malam ini. Yang pertama ialah santapan rohani. Majlis santapan rohani yang akan disampaikan sebentar lagi oleh Saya bersama bersama dia Dr. Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Dan yang keduanya ialah santapan jasmani kita yang akan disediakan oleh pihak Jabatan Kuasa Masjid Al-Ihsan apabila kita selesai akhirnya majlis kita nanti. Baik, alhamdulillah setelah sekian lama kita menanti, akhirnya pada malam ini juga kita dapat mendengar untayan kata insya-Allah dan juga pesanan-pesanan serta nasihat yang akan disampaikan oleh Datuk Mufti di masjid kita. Dan saya pasti ramai di kalangan hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini ingin mengumpulkan soalan kepada Yang Berbahagia Datuk Mufti sekalian yang diberikan waktu. Dan saya yakin kehadiran Yang Berbahagia Datuk pada malam ini juga adalah sebagai permulaan. InsyaAllah ada lagi studi yang sampai insyaAllah. Baik, saya tidaklah nak memanjangkan ucapan kerana kita nak memberikan waktu seluas-luasnya kepada Yang Berbahagia Datuk untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Maka majlis dengan sukacitanya mengumpul kepada persamaan kita mesti untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk taubat dengan segala hormatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Pengurusi, yang saya kasihi Yang Berhormat Tuan Haji Rozaini bin Rais, yang juga merupakan Exco Agama yang turut hadir pada majlis pada malam ini. Yang Berhormat Tuan Haji Azizan yang juga turut hadir, tuan-tuan sekalian ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, para asatidah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya letak tajuk taubat ni tajuk ni macam tajuk lama orang rasa. Setengah orang tu dia rasa tak berapa canggih tajuk ni. Tapi tajuk ini ialah tajuk yang paling kita perlukan. Saya apabila bercakap tentang tajuk taubat, perkara yang pertama ialah saya fikir tentang diri saya sendiri. Dan saya rasa mungkin tuan-tuan juga, apabila kita cakap tajuk ni, kita mengingatkan diri kita sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, menciptakan bapa kita Adam, dan Allah mencatatkan cerita Adam itu berulang kali di dalam Al-Quran kerana ia sangat signifikan, ia sangat penting, ia sangat mustahak untuk diulang ingat oleh kita tentang bapa kita dan bagaimana bapa kita demikianlah kita. Antara perkara yang Allah cerita tentang Adam yang semua kita tahu, Allah ciptakan dia, Allah ingatkan dia jangan dia buat salah dengan mendekati pokok yang dilarang. Dan kita tahu
Di dalam Quran berulang kali, di dalam Bible pun Allah cerita, di dalam Old Testament Allah cerita, dan juga di dalam Quran juga Allah cerita berulang kali. Bible ni sekarang ni ada, di sisi pandang orang Islam ada yang tak diubah lah, tapi maksudnya di dalam Injil juga ada, di dalam Quran apatah lagi berulang kali. Apa yang Allah cerita yang semua kita tahu? Allah cerita tentang apabila Allah ciptakan Adam, Allah letak dia di dalam syurga, di dalam jannah. Jannah kita sebab itu disebut jin. Jin ni tak nampak. Jannah ni jannah, yakni dia melitupi. Kenapa dia litupi? Kerana dia banyak pokok. Artinya kerana dia banyak tumbuh-tumbuhan di dalamnya, indah ya. Salah satu daripada tafsirannya. Dalam banyak-banyak pokok tu, Allah kata pada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu berdua hampiri pokok ini, nanti kamu berdua akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tapi Allah kata, fa'wazallahum syaitan. Syaitan menggelincirkan mereka berdua. Dalam surah Taha Allah kata, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kami telah ambil janji kepada Adam sebelum ini, tapi dia lupa. Kami tak dapati dia bersungguh-sungguh. Itu tok kita yang berinteraksi, berurusan sendiri dengan Allah, dengan surga, pun tergelincir. Anak Adam macam kita tentu dah akan tergelincir. Maka melakukan salah tabiat anak Adam. Hanya orang yang terkejut dengan orang buat dosa ialah orang yang rasa dia maksum. Kita tidak terkejut dengan orang yang buat dosa kerana kita sendiri pendosa. Tapi Adam itu berbeza dengan syaitan. Adam itu berbeza dengan iblis, kerana Adam itu apabila dia buat dosa, dia taubat kepada Tuhannya. Adam itu tak sama dengan iblis yang menyatakan aku lebih baik daripada dia. Adam tak challenge Tuhan. Adam tak cabar Tuhan. Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami. Jika engkau tidak kesian dan rahmati kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuhan ampunkan Adam. Tuhan hukum iblis. Bukan Tuhan double standard dalam hukuman. Kedua-duanya buat salah. Iblis buat salah, Adam telah buat salah, kemudian buat salah. Tapi Adam itu memohon kemaafan. Allah kata, Nabi kata, kullu ibnu Adam khata'. Semua anak Adam buat salah banyak. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang buat salah itu yang bertaubat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sebut hal ini walaupun tuan-tuan sebahagiannya rasa ataupun ada orang rasa macam tak besar tajuk ini, tapi inilah tajuk saya selalu ulang kerana ia besar bagi manusia sebenarnya. Yang menonton kita di serata tempat, manusia ini memerlukan tajuk ini. Kita memerlukan perkara ini. Tajuk ini bukan tajuk saya, tapi tajuk ini
saya menukilkan apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa agama, tanda agama ini agama yang benar. Dia bawa agama, kemudian dia buka seluas-luasnya cerita tentang taubat. Kalau Nabi ni agama dia punya, dia rekaan dia akan elakkan pengikut daripada buat salah supaya patuh sepenuhnya kepada baginda. Tetapi tidak. Baginda sentiasa memberitahu tentang taubat, dan saya akan sebut tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu. Allah Subhanahu wa taala ada banyak nama. Walillahi asmaul husna. Walillahi al-asmaul husna. Al-asmaul husna. Bagi Allah itu nama-nama yang baik. Tapi dalam banyak nama dia, ada nama dia Al-Jabbar, yakni Maha bertindak balas. Muntaqim, bertindak balas. Al-Jabbar, dia buat apa yang dia suka. Tapi apabila nak membaca kitabnya, dia memilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita menyebut Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh Bismillah Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, semua nama Tuhan. Tapi ketika membaca hukum-hukum dan ayat-ayatnya, ketika membaca titah perintahnya, membacanya dengan Rahman dan Rahim, membacanya dengan kasih dan sayang. Kasih dan sayang Allah yang luas kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada orang bila dia berkelahi dengan orang, dia bergaduh, kita tunggu, aku nak tengok dia nak main minta maaf ke tak kat aku. Tu tanda kita dendam kat orang tu. Betul tak? Kalau dia minta maaf tak apa, tak minta maaf dia jerah. Tapi kalau anak kita buat salah, dia masih kecil, kita kata apa? Kan minta maaf kat ayah sekarang, minta maaf kat mak. Sebab kita berinteraksi dengan anak kita, interaksi kasih sayang. Apabila kita baca Al-Quran, Allah kata wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Mintalah maaf ke Allah. Allah itu Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Disuruh kita minta maaf kat dia. Tanda dia yang memaafkan, tapi dia suruh kita memaafkan. Dia tak kata sesungguhnya aku menghukum kamu. Dia kata aku pengampun. Perkataan kita kata istighfar daripada ghafar. Allah itu ghafur. Ghafur, Arab kata ghafar, yakni dia tutup. Sebab itu Allah itu dia mengampunkan dosa dan dia menutup keaiban kita. Ini besar maknanya dalam hidup. Saya selalu ulang untuk diri saya, tuan-tuan, jika tidak Allah tutup aib kita, tidak ada siapa yang dapat berbicara pada manusia. Mufti ke siapa ke sama. Saya pun tak boleh duduk bercakap di sini. Tapi rahmat Tuhan menutup aib kita semua, sehingga kita orang tidak nampak aib kita. Lalu kita pun dapat berbicara dan orang pun pandang dengan penghormatan pada kita. Jika Allah mendedahkan segala dosa yang kita lakukan, barangkali tidak ada kita yang dapat berjalan hatta di kalangan manusia yang ramai. Tidak ada ayah yang barangkali dapat berbicara dengan anaknya, suami dan istrinya, dan istri dan suaminya. Tapi Allah itu Ghafurun Rahim. Ia menutup dosa dan Ia Maha Penyayang. Dan Allah jadikan dosa itu, apabila kita lakukan, ia satu bebanan pada kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan para penonton sekalian, apabila kita buat dosa dan kemudian kita rasa bersalah terhadap diri kita, bersalah kita kepada Tuhan,
mudah-mudahan rahmat Allah itu besar untuk kita. Tapi kalau kita buat dosa kemudian kita rasa tak apa-apa, berarti Allah telah meninggalkan kita. Sebab itu orang-orang yang bila dia buat dosa kemudian dia rasa terbeban dengan kesalahan dan dosanya, Allah memujuknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, yakni wahai hamba Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah frust dengan diri mereka sendiri. Frust. Pergi jumpa orang kata, hang ni perangai teruk, dosa banyak, Tuhan pun tak ampun lah, macam ni. Tapi kita buat dosa, kita rasa kita bersalah. Allah kata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata wahai hamba-hamba, katakanlah wahai hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka sendiri, yang frust dengan diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu kecewa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha menutup dosa dan maha penyayang. Tuhan mana seindah itu untuk memujuk hamba-hambanya. Jangan kecewa. Kamu buat dosa banyak, jangan kecewa. Taubat, mari ke aku. Sebab itu urusan Tuhan dengan manusia ialah urusan kasih sayang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah tahu manusia. Allah kata, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfiru lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu buat dosa malam dan siang, kamu buat salah malam dan siang. Kita buat salah, tuan-tuan. Kalau kita betul-betul lihat diri kita, kita banyak buat salah dengan Tuhan. Kalau tidak pada tangan, kaki dan pada jiwa kita, pada hati nurani kita, pada sombong dan takabur kita, pada bagai segala kurnia yang Tuhan berikan kepada kita. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kamu buat salah malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku pula pengampun dosa segalanya. Fastaghfiruni, minta ampun ke aku. Aghfiru lakum, aku nak ampun kamu. Tuan-tuan, sebab itu antara dosa satu hamba apabila dia bagi tahu pada orang lain, orang macam hang ni Tuhan tak ampun lah. Kita siapa nak kata Tuhan tak ampun dosa orang? Sebab itu kita di dalam urusan hidup ni, dalam urusan dosa manusia, kita hukum atas dosa sahaja. Jangan hukum kedudukan orang yang buat dosa itu di sisi Tuhan. Orang berzina, orang minum arak, kita kata berdosa berzina, berdosa minum arak. Tapi jangan kata engkau satu manusia yang Tuhan laknat dan tak ampun. Tak boleh kata. Kemungkinan dalam sekelip mata dia istighfar ke Allah, Allah ampun dia.
Dia lebih baik pada kita. Sebab itu agama datang dengan yang pertama, dia memberikan harapan kepada manusia. Tuan-tuan pergi ke negeri yang hebat, kaya, Jepun dan seumpamanya. Dia punya peratusan bunuh diri dia tinggi. Sebab manusia bila buat salah, dia rasa dia tak tahu lagi macam mana dengan kesalahan dia. Dia satu pergelutan di dalam jiwa dia. Dia naik bangunan tinggi, dia terjun ke bawah, dia mati. Agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa panggil, buat dosa, Tuhan ampun. Buat dosa, memanglah anak Adam buat dosa. Dia tak kata orang tak pernah buat dosa macam hang. Kaum Nabi Nuh. Berapa lama dia lawan Nabi dia? Hampir 1000 tahun lawan Nabi. Tak ada jenayah. Lama lawan Nabi. Apa Nabi Nuh kata kat dia? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata kepada mereka, wahai Tuhan, minta maaflah, minta ampun kat Tuhan kamu. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Bukan saja itu, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu minta ampun, dia buat turun hujan kat kamu. Bukan saja mau ampun Allah itu, mengurniakan lagi ke atas pendosa itu kurniaan. Setelah pendosa itu memohon keampunan. Saya sebut hal ini untuk diri saya dan sebut kepada yang merakam dan yang mendengar. Saya tahu anak muda, macam-macam orang tua yang terlibat dengan macam-macam benda dalam hidup ni. Kadang-kadang dia rasa orang macam aku ni tak ada tempat lah dalam agama ni. Mai orang masjid pula, masjid ni tak ada lah. Tengok semacam macam ni baru nak main masjid. Tapi tak, Tuhan tidak demikian. Kita kadang-kadang bertindak bagaikan kita wakil Tuhan, sedangkan Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak bengis seperti yang digambarkan oleh sebagian manusia. Tuhan itu memujuk. Dan kadang-kadang manusia dia buat dosa, kemudian dia taubat, kemudian dia buat pula, kemudian dia taubat, kemudian dia buat pula, kemudian dia taubat, kemudian dia buat pula. Dijumpa orang kata kat dia, aku tengok kata hang ni berapa kali dah duk taubat, duk buat perangai lama balik. Tuhan tak ampun dah, hang duk buat main dengan Tuhan. Itu kata orang awam. Tapi Tuhan tak kata macam tu. Kerana hakikat taubat hamba yang tahu. Satu hamba Allah, dia buat dosa, kemudian dia menyesal, dia taubat. Bukan dia main-main dengan Tuhan, bukan dia habaq kat orang, tuan-tuan, saya dah bertobat. Tidak. Taubat itu bukan taubat, itu cerita kat orang. Taubat antara satu orang dengan Allah. Kita, ya Allah, ampun dosa aku buat dosa. Duduk tak lama, mula masa awal taubat semangat. Lama mai terpengaruh dengan kawan-kawan, dengan keadaan, buat pula dosa lah. Buat pula dah. Orang keliling yang kita buat pula dah dia. Tapi Tuhan tidak. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW cerita bagaimana hamba. Nabi kata, aznaba abdun dzamban, seorang hamba dia buat dosa.
Faqala Allahumma ghafirli dhanbi. Dia kata, ya Allah, ampunlah dosa aku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha tinggi kata, aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu buat dosa, Tuhan kata, tapi dia tahu dia ada Tuhan yang dapat mengampunkan dosa dan mengambil tindakan di atas dosa. Kemudian Nabi kata, summa ada fa'aznab. Dah taubat dah, duduk lama-lama, hari tu bersungguh, mungkin menangis, tak mau buat dah, ya Allah, dosa. Buat pula. Lepas buat pula, angkat tangan, doa. Ataupun doa, Rabbi, wahai ighfirli dhanbi, wahai Tuhanku, ampunlah dosaku. Nabi kata, Allah kata, aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Buat pula hamba aku dosa, tapi dia tahu baginya Tuhan yang mengampunkan dosa dan bertindak di atas dosa. Nabi kata, summa ada fa'aznab, kemudian buat balik dosa. Faqala tabaraka wa ta'ala, kata Tuhan, aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku buat dosa dah, buat dosa pula, buat dosa hamba aku, tapi dia tahu baginya Tuhan yang mengampunkan dosa dan bertindak di atas dosa, sehingga dia ulang. Kata Nabi, sehingga Allah kata, i'mal ma syi'ta qad ghafartu laka ya abdi. Buatlah hamba aku, apa kau nak buat, aku ampun kau. Hadis ni ulama bincang. Hadis ni bukan galak orang buat dosa, tapi hadis ni menentang syaitan. Bila orang buat dosa, orang taubat. Bila dia taubat, dia terbuat balik dosa, syaitan akan kata, bisik pada dia, hang tak guna dah taubat, cukup, terus dah. Sebab apa? Hari tu hang taubat dah, hang patah balik, Tuhan tak ampun. Hadis ni bagi tahu kita, sebanyak mana pun hamba itu ulang dosanya, selagi dia menyesal, bukan dia main-main, dia buat, lepas tu dia menyesal, dia buat. Ada risiko tentu. Kalau tengah-tengah dia buat dosa tu, dia mati tak ada menyesal, Allah azab dia. Tapi bila dia sedar habis dosa, dia mohon ampun. Allah janji untuk ampun hambanya sekalipun berulang-ulang dosa. Dosa tak digalakkan, bukan kita suruh, tapi jangan patahkan semangat orang bertaubat. Kadang-kadang orang bagi tahu kita, saya taubat dah. Hang ni kau tengok bukan 2 kali dah masuk dalam itu. Sudah bohong ni. Kalau dia buat dosa masuk dalam, salah dengan manusia, Tuhan hukum, ataupun manusia hukum dia, dia bayar balik. Tapi adapun urusan taubat, kita tak tahu. Pasal penyesalan itu di dalam jiwa insan. Dia menyesal. Kita tengok dia, mungkin kita jijik dengan dia. Dulu kita tak mau terlibat dah, tengok hari ni pi balik, kita sembang dengan dia. Aku tak mau sembang dah, berapa kali dah terlibat. Mungkin kita boleh warning kepada dia di sudut supaya dia jangan ulang. Tapi soal Tuhan ampun ataupun tidak, mungkin juga dia menipu kita. Tapi soal Tuhan ampun ataupun tidak dia,
dia dengan Allah. Kalau dia jujur minta ampun, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Tuan-tuan hadirin sekalian, tuan-tuan habaq, kita kena habaq kat adik-beradik kita, anak-anak kita, supaya minta ampun kat Allah. Kita berdosa. Ada orang dia sampai rasa dia macam tak berdosa, dia tak kata, tapi dia tak rasa dia berdosa. Dia rasa aku duduk main masjid ni berdosa apa? Dia rasa macam tu, dia ada perasaan dia. Cuma mungkin dia tak istihar. Di sisi Allah, orang yang seperti ini lebih buruk daripada pendosa. Pasal dia hitung, aku tak buat apa dosa aku? Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, walladhi nafsi biyadih law lam tadnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yadhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahu. Nabi kata, kalau kamu tak buat dosa, demi yang nyawaku berada di tangannya, kalau kamu tak buat dosa, Tuhan akan hilangkan kamu dan ganti dengan kaum yang lain. Kemudian kaum itu buat dosa, kemudian dia minta ampun ke Allah, Allah ampun dia. Kerana apa? Sebahagiannya ialah kerana manifestasi daripada kalimah Allah, daripada nama Allah At-Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Dia mengampunkan dosa. Kalau semua manusia ni macam malaikat tak buat dosa, tak zahirlah makna Tuhan yang maha menerima taubat, Tuhan yang maha mengampun. Sebab itu tuan-tuan, semua kita ni nak mencapai syurga, nak capai syurga. Tapi ada kita yang awal, ada kita yang lewat. Tapi Tuhan tidak pernah menjadikan kita kecewa di dalam orang yang datang pada dia. Mungkin kita datang, satu orang masuk Islam lewat tu pun bertaubat lewat. Dia kata, aku lewat dah taubat ni, nak dapat syurga macam apa tak boleh lah kot. Ni kita tak tahu dosa syurga. Mungkin orang yang datang lewat tu Tuhan ampun dengan kadar penyesalan dia kepada Tuhan. Tuhan ampun dia lebih daripada yang duk meratib, duduk di tikar sejadah, walaupun itu pun bagus. Tapi meratib kemudian berasa kita ni tak ada nak buat dosa apalah tua-tua ni. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, yang tuan-tuan semua baca hadis tu, Allah kata, ya bani Adam, innakum ma da'autani wa rajautani ghafartu lakum ala ma kana minkum wala ubali. Wahai anak Adam, selagi kamu doa kepada aku, panggil aku, kamu minta ampun ke aku ampunkan kamu, tak kira banyak mana pun dosa kamu, aku tidak peduli. Tuhan, tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis tentang keampunan Tuhan, kita rasa Masya Allah, inilah Tuhan yang kita sembah. Agama ni indah diajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. 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 Kenapa kita minta ampun? Sedangkan kita solat, baru saja solat. Kerana kita sentiasa merasai kekurangan kita,
di hadapan segala kurniaan Allah kepada kita. Dalam hadis Tirmidzi itu Allah sambung, ya bani Adam, law balagat dhunubukum anana as-sama' thumma astaghfaruni ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, jika dosa kamu itu mencapai puncak langit. Tuan-tuan, kita dengan langit ni tinggi mana? Kalau satu orang buat dosa setinggi bukit gunung Everest tu, banyak dosa dia. Tuhan tak kata setinggi gunung Everest, Tuhan kata sampai ke langit dosa. Langit ni perlombaan space, teknologi ni, angkasa ni, tak tahu lagi penghujung dia tang mana langit. Tuhan kata kalau kamu buat dosa sampai ke langit, summa astaghfaruni, kemudian kamu kata, dalam hadis itu, summa astaghfartani, kemudian kamu wahai anak Adam kata, ya Allah, astagfirullah, minta ampun ya Allah, minta ampun. Allah kata, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan engkau, aku tidak peduli. Allahu Akbar. Rahmat Tuhan. Tak tahulah dosa kita sepanjang hidup ni banyak mana pun tak tahu. Tapi kita kata astaghfirullah. Bukan astaghfirullah nak kena nasi kenuri tu. Astaghfirullah azim, bukan tak. Astaghfirullah betul-betul. Astaghfirullah. Minta ampun ya Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur, waktu tahajud, mereka beristighfar. Orang yang bangun tahajud tu orang yang memang bukan senang ibadat. Qiyamul lail, alhamdulillah mungkin kebanyakan kita melaziminya. Tapi pada waktu dah bangun qiyamul lail pun tak kata, "Hai, bangun qiyamul lail ni pahala banyak ni. Duk tunggu nak masuk syurga." Allah kata, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Pada waktu sahur, waktu itu mereka kata, ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Hadirin dan hadirat, siapa baca sirah ni, mukadimah sekali saya jawab soalan, tapi saya nak penuhi tajuk ni dulu. Saya selalu cerita tajuk ni, saya ulang. Siapa baca sirah, dia akan jumpa Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, Nabi cerita tentang Hilful Fudul, perjanjian Fudul. Perjanjian Fudul ialah perjanjian di mana orang-orang Mekah, tak Islam, sebelum Nabi diutuskan, berpakat untuk membela orang-orang yang zalim. Mereka buat perjanjian itu di rumah Abdullah bin Jud'an. Nabi kata, "Lau du'itu bihi fil Islam la ajabt." Kalau aku dipanggil setelah aku dilantik jadi rasul ni, dipanggil pergi ke perjanjian itu, aku pergi. Maksudnya mulianya perjanjian tu, kerana nak menentang orang-orang yang ditindas, menentang orang-orang yang menindas dan membela orang-orang yang ditindas. Abdullah bin Jud'an ni kena mengena kerabat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam jahiliah, tuan-tuan, orang jahiliah ni, tuan-tuan jangan fikir orang jahiliah ni semua tanah mana, itu sebahagian cerita. Tapi banyak mereka yang baik. Bagi orang minum haji, bagi orang makan haji. Masa tu Islam, Nabi belum diutuskan, tapi haji berlaku atas amalan ibadah. Nabi Allah Ibrahim AS, walaupun telah diselewengkan sebahagiannya, sambut jemaah haji. Abdullah bin Jud'an ini terkenal
dengan suka bagi orang makan dan menghubungkan silaturahim. Aisyah radhiyallahu anha, anak saudara dia lah, bila dia terkenang kepada Abdullah bin Juda'an, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Ibnu Juda'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imut ta'am, anafi'uhu dhalika nafi'uhu. Wahai Rasulullah, Abdullah bin Juda'an ni masa jahiliyah rajin hubung silaturahim, suka bagi orang makan. Manfaat tak benda tu kepada dia? Nabi kata, la yanfa'uhu, tak memberi manfaat pada dia, Aisyah. Kenapa? Innahu lam yaqul yawman rabbi ghafirli yawmaddin, rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin. Kerana dia, wahai Aisyah, tak pernah satu hari pun dia kata, wahai Tuhanku, ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu. Buat baik banyak, tapi tak pernah satu hari dia kata, Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin, wahai Tuhan, ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu. Tuan-tuan, kita buat apa pun amalan yang banyak, sentiasa pada setiap hari minta maaf dengan Tuhan. Sebutlah astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah. Sebut sungguh-sungguh, banyakkan istighfar itu. Allah janjikan siapa yang banyak istighfar itu, seperti ayat dalam surah Nuh itu, yursilis samaa alaikum midra. Bukan saja dia ampun, dia turunkan hujan yang banyak. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan membanyakkan harta kamu dan dia akan menjadikan bagi kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar bukan nak bagi banyak harta, istighfar mohon ampun pada Allah. Tetapi percayalah, orang yang selalu bangun sahur, tahajud, istighfar, Allah datangkan rezeki yang ajaib kepadanya, yang dia tak sangka dia memilikinya. Hujan yang baik. Sebab tu bila penduduk negeri itu, apabila mereka kekeringan, kemarau, mereka istighfar. Seseorang yang kekurangan harta, istighfar. Bukan astaghfirullahaladzim ditunggu nak ambil, bukan. Dia pohon keampunan kepada Allah dengan betul-betul harap keampunan kepada Allah. Lagi dia membanyakkan istighfar, lagi banyak segala bebanan dia Allah selesaikan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia ceritakan, kadang-kadang apabila aku hadapi masalah, aku istighfar sehari kadang-kadang sampai 1000 kali, Allah menyelesaikan masalah. Sesiapa yang melazimi istighfar, orang yang selalu istighfar, dia akan melihat keajaiban itu dalam hidupnya. Tuan-tuan, sekarang orang cakap pasal masalah kesusahan hidup. Satu sudut kita usaha hidup, itu sistem dunia, sunan kehidupan yang Tuhan jadikan. Satu sesi lagi kita istighfar, dia akan mendatangkan rezeki yang kita tidak sangka. Dia akan meluaskan perkara yang sempit dalam hidup kita. Dia akan membolehkan kita merentasi segala yang sukar. Dia akan memberi apa yang orang tidak jangka dan kita juga tidak sangka.
Dia telah berjanji kepada kaum Nabi Nuh yang derhaka pada rasulnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku telah kata pada mereka, istighfar kepada Tuhanmu kerana Dia Maha Pengampun. Dia menghantar padamu hujan yang lebat, membanyakkan harta dan anak pinak, dan Dia menjadikan untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Sementara duduk tunggu subuh, bangun awal sikit sejam, solat, dalam sujud minta ampun ke Allah. Lepas mayang antara solat, istighfar kat dia. Kiralah, tak ada limit lah. Nabi sebut 70 ataupun 100 untuk tu baginda Nabi SAW yang Tuhan telah ampun dia. Kita lagi banyak istighfar lebih baik. Boleh dia kira dengan jari dia kah, dengan mesin kira kah. Banyakkan istighfar. Ada orang melazimnya 500, 700, 1000, dan dia akan melihat Allah memberikan satu persatu keajaiban dalam hidupnya. Percayalah pada janji Allah. Kita baca banyak buku senjata untuk lebay ke apa, itu banyak orang cerita, tapi istighfar Allah yang cerita. Hatta apabila kita takutkan bala, kita istighfar. Allah kata, wa ma kana mu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Kadang-kadang hidup kita ada benda yang sangkut di atas dosa kita. Kita istighfar untuk diri kita, untuk kedua ibu bapa kita. Tuhan ajar supaya kita buat baik dengan ibu bapa kita. Antaranya dia suruh kita minta ampun pada ibu bapa kita. Memberi manfaat, ampun, diampun ibu bapa kerana doa anaknya. Sebab tu tuan-tuan, di Perlis ni kita buat kempen, insya-Allah yang terdekat, iaitu Perlis berzikir. Dalam Perlis berzikir itu kita nak kempen habis-habisan supaya rakyat Perlis itu mengamalkan zikir-zikir Nabi. Ini projek besar, bertahun-tahun insya-Allah saya akan cuba buat. Nabi ni bila keluar rumah baca apa? Masuk masjid baca apa? Nabi ni bila nak tidur baca apa? Kenapa dia, apa fadilat beristighfar? Apa fadilat la haula wala quwwata illa billah? Tuan-tuan, lazimi hal ini. Lazimi sebut banyak-banyak. Kita pendosa. Tak ada satu orang yang tidak berdosa. Saya kalau mengenangkan dosa pun malu nak cakap depan ni. Kita semua mungkin juga hal yang sama. Tapi Tuhan itu pengampun. Dia mengampuni. Bila kita beristighfar, kita tahu kita memerlukan keampunnya. Bukan istighfar syok-syok, astagfirullah, astagfirullah, duk kira berapa puluh dah, bukan yang tu. Istighfar dengan keinsafan. Bila kita tahu kita memerlukan keampunannya, kita melihat orang lain juga memerlukan keampunannya. Kita berinteraksi dengan manusia, kita membantah perkara yang tidak wajar, tapi kita tidak akan menghukum seseorang di sisi Tuhan, kerana Tuhan lebih mengetahui tentang kedudukan hamba-hambanya. Nak marah dia tak bayar hutang ke apa, nak marah kita marah, tak hak kita. Nak marah dia buat salah, kita marah. Nak marah dia tak betul, kita marah. Tapi kalau orang tanya dia itu macam mana, mungkin di dalam jiwa kita, kita sentiasa letak, mungkin dia di sisi Allah lebih baik pada kita. Tapi itu aku tak setuju dengan dia lah. Supaya sentiasa bila kita balik pada Allah, Allah tak menjadikan, kerana sangkaan-sangkaan kita
yang melebihi apa yang Tuhan tetapkan itu kadang-kadang telah menjauhkan kita daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini secara umum saya nak sebut tentang tajuk ni daripada kenapa kita memerlukan sentiasa mohon pada Allah. Lazimi, tuan-tuan, lazimi. Saya ajak diri saya yang kurang beramal ni, tuan-tuan mungkin banyak beramal, tapi mungkin sama-sama kita ingatkan diri kita, lazimi minta ampun kat Tuhan. Bangkit awal sujud, Nabi kata wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a. Bila sujud minta banyak, sungguh-sungguh minta ampun. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq, apa doa yang dia baca, yang Nabi ajak? Dia Abu Bakar Siddiq, bukan wali 8, wali 9 dah. Abu Bakar Siddiq. Tidak ada insan yang lebih baik lepas Nabi kita Muhammad di kalangan sahabat melainkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Dia bila sujud, dia doa, Allahumma ghafirli, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathira, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman 'azima, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku zalimkan diriku dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Ampunkanlah aku, berikanlah aku keampunan dari sisimu. Itu Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila Nabi cerita tentang Uwais Al-Qarni yang mustajab doanya, tuan-tuan semua tahu. Bersungguh-sungguh dia nak mendapatkan doa Uwais. Dia jumpa Uwais pada zaman pemerintahannya, datang daripada Yaman. Mustajab doanya, kata Nabi, kerana dia baik pada ibunya. Tapi Umar tak kata, ni aku dah jumpa ni, tolonglah doa bagi kuat sikit kerajaan ni ni. Bukan salah hal tu, tapi begitulah para sahabat. Apabila jumpa Uwais, dia kata, wahai Uwais, doa pada agar Allah mengampunkan dosaku. Inilah kerisauan mereka, dan ini juga patut menjadi kerisauan kita. Setiap kita fikir sebelum penghujung hayat kita, Tuhan mengampunkan kita. Jika Allah itu tak terima segala doa kita dalam dunia ni, tapi dia menerima satu je, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Itu lebih baik daripada segala-galanya. Balik kepadanya dalam keadaan dia ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya, seorang pendosa, dan juga mengampunkan tuan-tuan juga di atas apa yang kita lakukan. Yang paling kita perlukan dalam hidup ini keampunannya. Yang lain pun kita perlukan, tapi kalau dia ampunkan kita, itulah benda yang paling besar. Maka lazimilah astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan kepada Allah. InsyaAllah kita azan dulu, kemudian saya akan jawab sisi soalan. Siapa ada soalan dia hantar mai. Lepas berazan saya jawab soalan, insyaAllah. Allah
Tuan-tuan ada soalan? Tidak, saya baca ini lah. Siapa yang ada masa tu dia boleh hantar mai. Seorang yang ambil wudu lalu masuk dalam masjid terus solat wudu. Solat sunat wudu tersebut boleh dikira termasuk jadi solat tahiyatul masjid. Bagaimana pula kalau kita masuk masjid dan melakukan kedua-duanya, iaitu solat tahiyatul masjid dan solat wudu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perkataan solat tahiyatul masjid, maksud kita masuk, maksudnya apabila kita masuk dalam masjid, kita tidak akan duduk, melainkan kita melakukan penghormatan kepada masjid itu dengan kita melakukan solat. Dan ini sabit di dalam hadis-hadis Nabi SAW, walaupun sebahagian ulama kata sunat yang sangat dituntut, sebahagian di kalangan para ulama ada yang mewajibkannya. Sehingga Nabi SAW apabila berkhutbah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana baginda tengok orang datang terus duduk, pasal mungkin dia fikir, walaupun ada qaul dalam sebahagian mazhab ni, tapi dia tidak selaras dengan hadis Muslim ni. Dia masuk, dia duduk kerana dia fikir Nabi duduk khutbah. Nabi tengah khutbah, Nabi tegur dia, ya fulan araka'ta raka'atain, hadis Al-Ghatafani. Nabi kata, ya fulan araka'ta raka'atain, qala la. Nabi kata, qum farka' raka'atain. Wahai fulan, kamu telah semayang 2 rakaat. Dia kata belum. Tidak, kata. Nabi kata bangun dan solat 2 rakaat. Maksudnya orang yang telah duduk pun, apabila dia duduk, dia teringat dia tak semayang solat tahiyatul masjid, ataupun kita masuk dalam masjid, yang duduk ni tak semayang, kita bangun, kita solat 2 rakaat. Dalam erti kata, orang yang masuk ke dalam masjid, dia tak akan masuk melainkan dia kena berwudu, sebab dia nak kena salat. Itu dahulu. Maksud kita ni, kalau mari kadang-kadang ada orang kahwin dalam masjid, mereka masuk dalam masjid, mereka tak salat, terus duduk, mereka hendaklah salat di dalam masjid, melainkan mereka ada keuzuran yang lain yang nanti kita akan bincang dalam hal yang lain. Okay. Umumnya siapa masuk dalam masjid, mereka hendaklah duduk, hendaklah salat sebelum mereka duduk. Di kalangan para ulama, apabila mereka menyebut 2 rakaat tahiyatul masjid tu, adakah 2 rakaat yang Nabi suruh itu suatu salat khusus sebelum duduk dalam masjid, ataupun maksudnya siapa saja yang nak duduk dalam masjid kena sembahyang dulu, tak kira lah apa sembahyang pun. Maka secara umumnya, jika kita lihat kepada perbincangan nas-nas yang ada, kita dapat simpulkan, jangan duduk dalam masjid, melainkan hendaklah salat dulu. Kalau kita mari di masjid, tiba-tiba orang nak semayang Isya sekali, kita tak payahlah semayang tahiyatul masjid, kita semayang Isya, dan kita tak disunatkan lagi lepas tu bangkit semayang pula 2 rakaat tahiyatul masjid, kerana kita telah duduk di dalam masjid dalam keadaan tak duduk setelah menunaikan solat, sekalipun solat tu solat Isya, solatlah. Di atas kaedah itu, sesiapa yang ambil wudu kemudian solat wudu, maka dia telah menunaikan maksud melepaskan diri daripada makruh. Pada setengah mazhab ada yang menyatakan dosa, tapi pada jumhur makruh duduk dalam keadaan tak salat. Bila dia semayang dah 2 rakaat, dah solat wudu, dia duduk, maka telah tertunai maksud tahiyatul masjid. Telah tertunai maksud tahiyatul masjid. Maksudnya dia tidak duduk, melainkan di dalam keadaan dia terlebih dahulu telah menunaikan salat. Maksudnya tak mai duduk teruslah, duduk tu duduk mana salat. Dan ini pun kadang-kadang hal kawan-kawan kita, mai member ada, mai duduk sembang tu, sekali kita sembahyang tak? Tak gila semayang tahiyatul masjid, tak apa sembang lu, sekali ikut semayang. Tak. Dia asasnya masjid ni dihormati, buqa'ah muhtaramah, tanah yang dihormati, kita duduk dalam keadaan kita salat.
Apakah hukum majlis persandingan ketika berkahwin? Dan adakah berdosa jika berdosa tapi terpaksa dilakukan kerana menjaga hati keluarga? Bagaimana pula hukumnya? Pertama, tuan-tuan, dalam bab perkahwinan ada bab yang merupakan hukum hakam syarak yang mesti kita buat, wajib atau disunatkan. Akad nikah wajib, walimatul urus pada jumhur pada ulama disunatkan. Ada benda yang mana benda itu diizinkan, umpamanya menyanyi semasa perkahwinan. Masa kenduri kahwin, Islam tak kata senyap makan nasi senyap macam semua. Tak, majlis perkahwinan majlis yang gembira. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya, apabila Nabi SAW hadir di dalam perkahwinan golongan Ansar, Nabi tahu orang Ansar ni suka menyanyi. Zaman tu lagi. Nabi tengok-tengok pergi majlis Ansar senyap ya. Mungkin juga orang Ansar segan ke Nabi mari ke apa. Nabi kata, ya Aisyah, innal ansara yu'jibuhumul lahu. Islam sebutkan, inna hadal hayy minal ansar yu'jibuhumul lahu. Wahai Aisyah, orang Ansar ni suka pada nyanyian. Mereka tak nyanyi kan? Kemudian mereka menyanyi. Dan Nabi mendengar, sebagian Nabi pergi majlis, Nabi dengar mereka menyanyi. Kemudian mereka ada lirik yang tak kena, dan mereka kata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu apa yang akan berlaku besoknya. Nabi kata, jangan kata yang ni, kata yang sebelum tadi. Maksudnya Nabi kata, maksud aku tak tahu besok nak berlaku apa. Yang tahu siapa? Allah. Tu sebab tu kalau mai tok guru kita ni nak mai apa berlaku, dia tahu dah. Dia kira lebih daripada Nabi ya. Duk buat ajaib macam tu kan. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi apa yang tahu apa yang nak berlaku besok. Nabi kata yang tu jangan kata. Maksudnya Nabi tolong perbetulkan lirik tu. Jadi nyanyian masa kenduri, walaupun sebahagian ulama kata ia digalakkan, mustahab dan seumpama, tapi mungkin termasuk dalam bab-bab benda-benda yang diharuskan, menyanyi, bersorak, bergendang, kerana itu mengembirakan. Bersanding masuk. Bersanding ni nak tengok, kalau dia bersanding itu tidak ada apa-apa upacara yang i'tiqad kot. Bersanding tu dia percaya dengan sanding petu pusing keliling tu menguatkan lagi rumah tangga, yang tu dia main i'tiqad salah lah. Tapi kalau dia setakat duduk sebelah menyebelah, kemudian ramai yang lain duk main gendang sebagai tanda, tak ada kepercayaan beras kunyit ke, tepung tawak ke, tepung talam ke, buah atas kepala ke, tu tak ada benda-benda macam tu semua. Hanyalah satu kebudayaan. Maka kebudayaan yang seperti itu diizinkan oleh syarak. Kerana syarak itu apabila datang, dia tidak menghapuskan kebudaya-budaya dan adat istiadat yang tidak bercanggah dengannya. Kerana Nabi itu walaupun dia Arab, dia tidak datang untuk impose ataupun untuk mengenakan satu kearaban dia kepada orang lain, tak. Sebab itu Islam is the fastest religion yang berkembang dalam dunia ini, kerana dia tidak mengganggu benda ni. Orang Arab pakai jubah, pergi ke Cina jadi Chongsam, pergi ke India pakai kurta, mereka Melayu jadi baju Melayu, bosampin. Itu maksudnya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berpuak-puak, supaya kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Bukan supaya kamu jadi Arab ataupun kamu bertukar menjadi, tak. Kamu belajar Arab kerana kamu nak fahami Quran, itu betul. Saya pakai jubah
Jubah ini para ulama, pada sisi jumhur para ulama, ia tidak sunat. Tapi ia boleh lah. Melainkan dia kata kalau nak dapat pahala pun kita pakai kerana teringat Nabi pakai. Tapi jubah ni bukan je Nabi pakai, Abu Jahal pun pakai. Abu Lahab pakai. Takkan Abu Lahab pakai baju Melayu lah, dengan kot. Sebab dia kaum Arab. Yang ni dia panggil sunnah jibiliyah. Dalam usul. Jibiliyah bermaksud ia sunnah kerana adat kemanusiaan, kearaban, persekitaran Nabi SAW. Jadi kalau siapa nak, sebab tu kita tak berapa berkenan orang hak duk kempen sangat slipper lah, capal lah. Bukan itu, bukan tujuan Nabi datang. Tapi sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat, tahajud, akhlak yang baik, dan ibu bapa, bahasa yang baik, mohon ampun kepada Allah, ibadat. Ini kalau Nabi tak datang kita tak tahu. Jubah ni kalau Nabi tak datang tetap ada. Bukan salah pakai, tak salah lah, tapi nak tekankan sangat benda tu dia tak. Demikian juga maksud kebudayaan. Orang Arab bila kahwin dia buat tagrir. Saya tak kerti buat lah, tapi buatlah mikrofon ni tak kena. Kan? Orang Melayu mungkin main gendang, mungkin sebab tu tak apa, di Perlis tak apa, hadrah ke apa ke, hatta marhaban ke tak apa. Cuma jangan ada rangkap-rangkap tu yang tak tepat dengan fakta lah, kan. Ada sebahagian rangkap tu tak apa tepat, yang tu kita ubah sikit. Mungkin kurang tepat dari segi sejarahnya, tapi yang lainnya tak apa. Marhaban semua tak apa, tala'al badru tak apa. Ia adalah satu benda yang digalakkan. Lepas tu orang menyanyi lagu yang menggembirakan. Cuma kita kadang-kadang terbalik, kan. Raya menggembirakan, kita menyanyi lagu sedih. Sedihlah. Raya menggembirakan. Jadi persandingan tu termasuk dalam hal tersebut. Dia tak lelaki pun, tapi perempuan tu taklah mendedahkan aurat. Dia pakailah pakaian macam biasa, kok mana pun dia muncul juga. Bezanya bersanding dia duduk atas kursi je. Kalau tidak dia duduk depan tu. Rubai' binti Muawis dalam riwayat yang sahih, hari perkahwinan dia, Nabi datang, dia perempuan pengantin, dia serve Nabi dengan para sahabat, pengantin tu sendiri. Nabi tak kata, orang perempuan jangan duduk keluar, orang perempuan duduk belakang tabir. Tak, dia yang tolong hidangkan makan pada Rubai' binti Muawid radhiyallahu anha, sahabiah Nabi. Hari perkahwinan dia. So agama ada keluasan dalam hal ni. Dulu mungkin orang tak mau tu sebab lepas bersanding tu pergi cucuh lilin pula, pergi duk pasak muka, bagi naik seri ke apa, kan. Lepas tu korang tu pula pergi bubuh tepung tawak atas kepala, yang ni pergi ambil beras kunyit, pergi tabuk bubuh dalam telinga, kan. Jadi semua benda tu tak kena apa. Kalau tabuk syok-syok tu tak apa, tapi dia tabuk dengan kepercayaan. Itu yang salah tu. Kalau setakat pergi ambil bunga bubuh bagi seronok main-main ya, tak apalah. Agama ni luas dalam hal itu. Nabi SAW masa hari raya di dalam masjid, seperti mana kita tahu ada Sudaniyun atau orang Sudan ataupun orang Habsyi buat pertunjukan main lembing di dalam masjid, dan Aisyah berdiri di belakang Nabi SAW. Sahabat semua tengok, Nabi pun tengok. Pas mayang mereka duk buat pertunjukan dalam masjid. Tentu tak payah buat masjid lah, terkoyak kapek kita ni. Tapi masa zaman tu dia bukan ada kapek, dia duduk atas pasiang tu ya. Nah, Aisyah sampai tengok, sampai jemu. Nabi tanya sudah dah. Dia kata pun sudah. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW kata, kai ta'lamul yahud inna fi dinina fushah, supaya orang-orang Yahudi mengetahui sesungguhnya di dalam agama kita ini ada keluasan. Sebab tu masjid pun tak apalah kalau ada orang nak main hadrah ke apa, tak apa, bukan agama larang. Ya, sila tuan.
Tak apa, kalau boleh jawab gagah tu kata. Assalamualaikum. Ya. Pertama, dalam dosa ni ada dua. Satu dosa antara kita dengan Allah saja. Minum arak, berzina, benda-benda tak elok ni kan. Dosa yang jenis ni senang. Di sudut nak selesai tu minta ampun ke Allah. Lepas tu terbuat pula minta ampun ke Allah. Allah tahu hamba dia tu masa dia taubat tu, dia maha tahu dia taubat sungguh-sungguh ke, dia duk taubat dulu lah kot masa kalau ada peluang lain kali aku buat balik lah. Allah tahu. Kita mungkin tak tahu, kita mungkin nampak dia bersungguh ke, dia tak bersungguh, tapi Allah mungkin tahu masa dia menangis, dia taubat yang first tu, dia taubat sungguh-sungguh. Lepas tu bukan tak pernah pun dia terfikir nak buat balik. Kalau dia fikir nak buat balik, tak nak dinamakan taubat. Kerana taubat itu dia telah berazam untuk tidak mau kembali kepada dosa. Tapi bila mai dah masa berubah setahun, 2 tahun ni, dia tergelincang pula. Itu maksudnya. Lepas tu berulang. Dosa yang kedua ialah dosa yang membabitkan kita dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tibai harta orang. Lagi negeri lain tak faham tak? Ambil harta orang. Curi harta orang. Tipu orang. Ambil harta pusaka dia beradik. Taubat jenis ni kena bagi balik harta orang dah. Kalau tidak dia curi-curi, dia taubat. Dia abang aku taubat dah. Boleh dah kat dia 5-6 juta, tu curi pula. Boleh pula 20 juta, taubat pula. Dia mungkin taubat dengan Tuhan, tapi bukti dia taubat, dia bagi balik harta orang. Kerana dengan Tuhan selesai, dengan manusia dia tidak selesai. Maka untuk selesaikan dengan hak dia dengan manusia, dia kembalikan balik benda yang telah dia ambil. Jika tidak ada, tak ada dah harta dah, dia pergi minta halal dengan keluarga tu. Sedaya upaya dia kena berusaha untuk bayar. Jika keluarga dia pun tak tahu dah pergi mana dah, dia minta ampun pada Allah dan dia mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan orang yang telah dia buat salah dan berikan kebaikan pada orang tu, dan Tuhanlah tolong ampun antara dia dengan orang tu. Hak tu tinggal urusan dengan Allah. Dia dah tak mampu dah, kontur pun nak cari pun tak jumpa dah. Tapi kalau dia tahu ada waris, ada apa, dia mesti kembalikan harta orang yang dia ambil. Jika dia memfitnah orang, dituduh kontur perempuan jahat, perempuan lacur, pencuri, sedangkan kontur tak, orang percaya dengan apa yang dia kata, dia juga hendaklah mengistiharkan bahawasanya apa yang diberitahu itu tidak benar. Jika tidak, dia tidak dapat menyelesaikan antara orang tu, antara dia dan orang tersebut. Ya. Ada kisah lain? Adakah Tuhan dah tentukah dia nak dosa ataupun dia tak berdosa? Macam tu. Itu dia bab lain. Bab adakah seseorang itu apabila dia fa'amila bi'amali ahli jannah hatta la yabqa bainahu wa bainal jannata illa shibr. Dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal antara dia dengan syurga melainkan sejengkal. Fasabaqa ilaihil kitab, telah terdahulu kitab. Fa'amala bi'amali ahli nar fadakhala nar, beramal dia dengan amalan ahli neraka, masa masuk dia neraka, ataupun au kama qala.
Hadis ni menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Dia panggil School of Theology ataupun ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama teologi ni, macam mana manusia ni ditentukan buat jahat ke ataupun dia dengan pilihan sendiri. Kalau manusia ni ditentukan buat jahat, nak ringkaskan, kalau manusia tentu buat jahat, tak perlulah Nabi datang. Nak seru kat mana pun, aku ni hamba ajak kat mana pun tak jadi dah. Dah tetap dah di Lauh Mahfuz tu jenis tak sembahyang ni abang kita. Kita panggil dia ajak dia sembahyang tak mau. Adakah macam tu? Tak, ikut bukan itu maksudnya. Kalau itu maksudnya, maka Allah telah menzalimi dia. Wa mallahu bidhallamin lil abid. Tuhan tak akan zalimkan hamba-hambanya. Tapi apa maksud fasabaqa ilaihi kitab, telah terdahulu padanya kitab? Maksudnya ilmu Allah itu tidak akan silap. Macam ni, saya ulang banyak kali lah, tapi tak apalah kan. Kita main ni, mungkin sebahagian belum dengar. Allah, dia kena fokus sikit saya cerita benda ni. Allah ni adalah Maha Pencipta. Allah ni khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala-galanya. Segala-galanya itu, segala-galanya termasuklah masa, termasuklah ruang. Dia panggil space and time. Termasuklah masa, termasuklah ruang. Maka Allah itu tidak ada masa baginya, tidak ada ruang. Dia tak terikat dengan masa, dia tidak terikat dengan ruang, kerana dialah pencipta masa dan dialah pencipta ruang. Sebab tu Tuhan tu dia bersumpah wal asr, demi waktu asar, wal fajr, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam. Hanya Tuhan saja boleh bersumpah dengan semua benda ni. Kita tak boleh sumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh sumpah dengan Tuhan. Demi Tuhan, demi Allah. Tak boleh demi negara, tak boleh. Demi negara lagu tu mungkin maksud dia bukan sumpah, maksudnya kerana negara. Tu boleh lah. Demi tu kerana. Kalau demi tu sumpah tak boleh. Sumpah hanya dengan nama Allah. Kenapa Allah boleh sumpah? Sebab ini semua makhluk dia. Maka Allah itu, zat Tuhan itu, orang putih sebut the essence of God, zat Tuhan itu tidak terlikat dengan masa dan tempat. Maka tak perlulah orang nak tanya sebelum Tuhan. Dia tak boleh ada sebelum. Sebab sebelum tu kita, Tuhan cipta masa untuk kita. Tuhan tak ada lah pasal Tuhan tak duduk dalam sistem masa ni. Tuan-tuan faham maksud saya? Sebab itu Tuhan ni, kiamat belum berlaku, orang masuk dalam neraka pun belum berlaku. Tapi Nabi bila pergi Isra' dan Mi'raj, dia tengok kan orang masuk neraka kan. Orang mungkin tanya siapa dia masuk tu, kiamat tak berlaku lagi. Sebab Allah ni, dia the one who control over time. Allah ini adalah yang menguasai, musaitir, al-kamil, pengurus, penguasa yang lengkap kepada masa. Maksudnya Allah boleh ambil kita tahun ni, bubuh kita kat zaman ni. Ambil kita zaman ni, bubuh zaman ni. Itu yang saya selalu sebut dalam semua ceramah saya, nak bagi orang faham. Di antara tanda kiamat itu, kata Nabi, min asyratis sa'ah, antara tanda kiamat itu, yataqarrabuz zaman, masa tu jadi pendek, dekat, shortened, masa tu jadi pendek, accelerated, pendek. Hingga nak fatakunu sana kasyahar, setahun jadi macam sebulan. Wasyahru kajum'ah, sebulan jadi macam seminggu. Wa jum'ati kayaum, jatuh Jumaat macam satu minggu jadi sehari. Tuan-tuan tanya ni orang tua-tua, hak tua-tua, tak mau kita pun tua agaklah kan. Orang tua-tua ni, cuba tanya mereka, Jumaat ke Jumaat zaman muda mereka dulu dengan Jumaat ke Jumaat zaman lah, sama tak? Orang kata taklah nak kelih
Baru masuk Jumaat nak khutbah tu imam tu teringat-teringat macam 2-3 hari nak khutbah pula dah. Baru masuk 2020 ni nak masuk 2021. Bila Nabi SAW sebut tentang wa yataqarrabuz zaman menjadi pendek, orang dulu lama dulu dia ingat apa maksudnya. Bila mai kereta api dengan kapal terbang boleh buat, dia kata ni maksud Nabi nak pi mana-mana cepat. Bila naik kapal terbang dulu nak pi sampai haji sampai berapa bulan, naik kapal terbang berapa jam ya. Nabi itu tafsiran dia apa, tapi bukan Nabi kata zaman tu jadi pendek. Hari ni kita faham maksud zaman pendek. Baru saja Jumaat, nak Jumaat dah. Baru saja Ramadan duk kira hari tu duk keluar kata tak boleh sembahyang tarawih, nak mai 2-3 bulan pula ni nak Ramadan dah ni. Itu the sign. Itu adalah tanda-tanda kiamat yang kita sedang lihat, yang Nabi bagi tahu real. Jadi maksudnya apa? Nak jawab soalan tadi, maksudnya Tuhan ini menguasai min qabl wa min ba'd. Tuhan baginya walillahil amru min qabl wa min ba'd. Bagi Allah itu urusan sebelum dan selepas. Maksudnya kalau Allah kata fulan itu ahli neraka, Tuhan tahu fulan itu ahli neraka, memang dia ahli neraka. Bukan kerana Allah paksa dia. Allah ni ilmu dia menguasai. Nak bagi faham tapi tak sama. Walillahil mathalul a'la. Tak sama. Nak faham, saya sebut benda macam ni selalu. Kita pergi tengok ramalan kaji cuaca. Dia bukan mengetahui, tapi dia meramal. Dia kata petang ini dijangka hujan dan ribut petir. Kita pergi petang, hujan, ribut petir. Kita tak guna punya ramalan kaji cuaca. Boleh aku nak keluar pergi bendang ke apa, dia duk bagi petang apa, ribut petir dengan hujan. Bukan dia bagi, dia ramal. Ramal tu dalam konteks dia tu macam dengan ilmu dia tu berdasarkan fenomena alam yang dia tengok, macam mendahului kejadian. Tapi kerana ada benda lah, macam kita tengok cikgu tengok budak tu, dia kata agak-agak apa orang dapat A kelas cikgu ni, nak dapat 8A ikut 3 orang kot. Ni hak belah sini, hak belah ni perasaan tak lepas dah. Mai-mai periksa tak lepas seluruh. Ibu bapa marah kat cikgu. Cikgu lah tak lepas, bagi depa tak lepas. Cikgu bukan tak bagi lepas, cikgu macam mana cikgu ramal? Cikgu tengok kelas pun malas-malas, lain orang ajak, lain dia faham. Dia ramal. Maka dia ramal tu berlaku seperti yang dia ramal. Itu bagi cikgu. Bagi Allah, ilmu Allah yang mendahului segalanya. Bila Allah tahu fulan memang neraka, bukan Allah paksa dia masuk neraka, tapi pengetahuan Allah yang mendahului kejadian dia. Allah tak akan silap. Cikgu mungkin boleh silap, Allah tak akan silap. Itu maksud catatan yang Tuhan ciptakan, tak akan silap. Dan bagi Allah dahulu kemudian ni sama ya. Kerana Allah tak terikat. Maka sebab itu kita tak bolehlah salahkan catatan tu. Salahkan diri. Catatan Allah itu kerana pengetahuan ilmu Allah. Alimun khabir. Allah itu mengetahui segala-galanya. Itu maksudnya. Jadi bila Allah tahu, habis tu kalau Allah dah tahu masuk dalam neraka, pasal apa tak ambil bubuh terus? Kita mungkin orang tanya macam tu. Kalau bubuh terus tentulah kita kata tak adil. Cikgu dah tahu dah anak saya tak lulus, yang cikgu duk bagi masuk periksa juga buat apa? Tak bagi masuk periksa sungguh, dia akan kata kalau saya masuk lulus apa? Kan? Cikgu bukan paksa dia tak lulus, cikgu meramalkan dia tak lulus. Itu cikgu. Allah bukan ramal. Confirm Allah tak silap kalau Allah kata dia ahli neraka. Sebab ilmu Tuhan, ilmu tidak memaksa manusia, tapi ilmu Tuhan tidak silap. Sebab itu segala amal yang kita buat, jika telah mendahului kitab catatan Tuhan, catatan tidak akan salah.
Catatan tidak akan salah. Jadi kita jangan kata dah tercatat lah aku masuk neraka. Bukan catat tu paksa, catat tu ilmu. Tuan-tuan faham maksud saya? Faham tak? Ada ke soalan? Ya. Ya. Ya, ya. Okey. Tahiyatul masjid ada hadis solat wudu, ada hadis Bilal yang Bilal ceritakan kepada Nabi bahawasanya amalan yang menyebabkan Nabi mendengar tapak kaki dia di dalam syurga. Tetapi Nabi SAW juga menyebut di dalam hadis Muslim tentang orang yang berwuduk fa ahsanal wudu, dia mengelokkan wuduk, summa shalla rakaat, kemudian dia salat sebanyak 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan apabila orang berwuduk kemudian dia salat 2 rakaat direct terus, dia tak diselangi oleh salat yang lain. Maka apabila dia telah berwuduk, dia datang ke dalam masjid, dia pun salat 2 rakaat wuduk, maka tertunai maksud pahala salat wuduk tu. Adakah dia perlukan solat tahiyatul masjid lagi? Kerana dia tak perlu. Kenapa apa? Tujuan solat tu supaya dia tidak duduk dalam keadaan makruh. Kalau dia sudah solat tahiyatul masjid, dia solat, dia niat tahiyatul masjid, kemudian baru dia nak solat berwuduk, dari segi nak kata salah hadis tu, tak kata salah, tapi hadis tu tak ajak macam tu. Hadis tu wuduk dan kemudian terus solat wuduk. Yang ni dia solat tu kerana solat wuduk. Dia solat 2 rakaat tu kerana wuduk yang dia ambil itu. Itu pun para ulama bincang. Maksudnya apa? Maksud solat itu khusus kepada solat wuduk ke? Ataupun setiap kali kita berwuduk, eloklah kita menunaikan apa-apa solat, sama solat duha ke, solat wuduk itu sendiri. Ada khilaf di kalangan ulama. Walau bagaimanapun, zahir umum hadis itu, berwuduk, solat 2 rakaat. Wuduk, masuk masjid, solat 2 rakaat. Jadi kita dah tunaikan. Kalau dia nak bangun, kemudian nak tahiyatul masjid balik, dah tak jelas makna dah. Pasal dia telah tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Maka dengan itu, maka kalau dalam konteks sembahyang tahiyatul wuduk dengan tahiyatul masjid, dia sembahyang sunat wuduk. Tapi let's say kalau sembahyang duha dan tahiyatul masjid, di situ ada kaul para ulama yang menjadikan sembahyang tahiyatul masjid itu 2 rakaat itu satu sembahyang khusus 2 rakaat. Di atas mazhab itu, jika dia pegang, dia solat masuk ke masjid, dia solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian dia solat pula solat duha 2 rakaat. Maka itu ada wajah di sisi para ulama fuqaha di dalam bab itu. Dia boleh buat itu. Tapi untuk wuduk tadi, kalau dia buat, dia menyanggahi tertib yang disebut dalam hadis. Ada soalan lain? Kalau duk teringat nak makan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua, insya-Allah, dan kita jumpa lagi. Tak ada pada sesi yang lain. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.